Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Maizatul Nasuha binti Muhammad Sufian. Nombor metrik 180100724. Ijazah Sarjana Muda Usuluddin semester 7. Ismi Nurafika binti Amriza, nombor metrik 180101725. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Wan Asriyatul Azmanirah binti Wa Yusuf, nombor metrik 190101783. Orientalism berasal dari kata Orient yang bererti timur. Asalnya dari bahasa Perancis, kemudiannya dipergunakan dalam berbagai bahasa di Eropah, termasuk bahasa Inggeris. Oriental adalah kata sifat yang bermakna sesuatu yang bersifat ketimuran. Terjemahan Arabnya pula ialah al-istishraq, iaitu pengetahuan tentang semua bahasa, sastera dan ilmu-ilmu ketimuran. Manakala orientalis pula ialah orang yang mengkaji bahasa, kesenian dan hal-hal lain yang berhubung dengan negara timur. Dalam hal ini, lahirnya salah seorang tokoh orientalism di kalangan orientalis, iaitu Ignaz Goldziher. Ignaz Goldziher merupakan seorang orientalis yang mengkaji tentang hadis dan sunnah. Ignaz Goldziher merupakan orientalis yang berasal dari Jerman dan menulis karya mengenai hadis dan sunnah dengan tajuk Muhammadanisch Studien. Karya tersebut ditulis sebagai kritikan yang sangat penting mengenai hadis. Setelah Ignaz Goldziher menulis karya tersebut, munculnya serangan terhadap hadis yang merupakan kemuncak pada ketika itu. Pada itu, setelah terbitnya buku Ignaz Goldziher tersebut dalam lebih kurang 60 tahun. Kemudian Ignaz Goldziher dalam bukunya memberikan penjelasan mengenai perbezaan antara hadis dan sunnah. Ignaz Goldziher adalah seorang orientalis yang berasal dari Hungaria pada tahun 1850 Masihi. Goldziher berketurunan daripada keluarga Yahudi. Goldziher telah menunjukkan mutu intelektual yang tinggi sejak dia masih muda lagi. Dalam usia 12 tahun, beliau dapat menulis satu risalah mengenai asal-usul dan waktu yang tepat untuk sembahyang bagi orang-orang Yahudi yang disebut Payets. Selain itu, beliau melakukan perjalanan ke dunia timur daripada bulan September pada tahun 1873 sehingga 1874 atas pembiayaan oleh pemerintah Hungaria untuk belajar di Universiti Al-Azhar di Kairo, Syria dan Palestina. Pada tahun 1894, Goldziher menjadi guru besar di Universiti Budapest sampai akhirnya Goldziher ini meninggal pada tahun 13 November 1921. Peranan orientalis Belanda Goldziher. Peranan Goldziher yang pertama iaitu menimbulkan keraguan hadis kenabian. Goldziher dianggap oleh para orientalis yang lain sangat berpengetahuan terdalam mengenai hadis kenabian. Peranan Goldziher yang kedua ialah dia menulis buku, menulis artikel dengan tujuan untuk memfitnah sunnah, bukan untuk tujuan ilmiah. Dia seorang Yahudi dan pegangannya adalah membunuh kebenaran tentang Islam. Dan dia juga terkenal dengan keseriusan pendeknya dalam penulisan buku-buku tentang Quran dan hadis dan sebagainya. Kritikan Goldziher terhadap hadis. Goldziher mengatakan yang pertama, sebahagian besar hadis hasil perkembangan Islam dalam bidang politik dan sosial sahaja. Yang kedua, para sahabat dan tabi'i berperanan dalam pemalsuan hadis. Yang ketiga, adanya rentang waktu jauh yang membuka peluang para tokoh-tokoh dan ulama daripada berbagai sudut untuk membuat hadis dengan tujuan memperkukuhkan aliran mereka, iaitu aliran Islam lah.
Yang keempat, dalam sudut pandang kritik dari kalangan Muslim, berbeza dari sudut pandang kritik bukan Muslim, yang mana tidak menerima kebenaran banyak hadis yang diakui benar oleh umat Islam. Contoh hadis yang dikritik oleh Golziher yang berbunyi Haddatsana Ali, Haddatsana Sufyan, Ani Zuhri, An Sa'id, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, An Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala la tushaddu rihalu illa salasati masajid. Masjidil Haram wa Masjidil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Masjidil Aqsa. Yang bermaksud tidak diperintahkan pergi menuju kepada 3 masjid, iaitu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Hadis ni terdapat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud dan Sunan Nasa'i. Antara Golziher yang mengkritik hadis ni, ia mengatakan bahawa Al-Zuhri ni telah dipaksa untuk membuat hadis yang sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Abdullah Al-Malik bin Marwan, khalifah dinasti Umayyah. Yang kedua, ia juga khawatir apabila Abdullah bin Zubair mengatakan bahawa dirinya adalah khalifah di Mekah. Yang ketiga, mengambil kesempatan itu dengan memerintahkan orang-orang Syam dan Syria di sekitarnya sedang menunaikan haji di Mekah untuk taat setia kepadanya. Oleh itu, Abdullah Al-Malik bin Marwan berusaha menghentikan orang-orang Syria dari pergi ke Mekah, tetapi hanya untuk pergi ke Kubah Sakhra di Al-Qudus pada waktu itu adalah di wilayah Syria. Kisah sebenarnya seperti yang dinyatakan oleh Mustafa Azami, sejarah membuktikan bahawasanya kelahiran Az-Zuhri yang berusia antara 50 Hijri hingga 58 Hijri, dia juga tidak pernah bertemu dengan Abdullah Al-Malik bin Marwan sebelum 81 Hijri, yang mana pada tahun 68 Hijri itu orang-orang dinasti Umayyah berada di Mekah semasa menunaikan haji musim. Menurut Mustafa Azami juga, Abdullah Al-Malik bin Marwan ni baru saja memikirkan untuk membina Kubah Sakhra yang dikatakan sebagai pengganti kepada Kaabah pada tahun 68 Hijri. Sekiranya demikian, umur Az-Zuhri itu hanya 10 hingga 18 tahun sahaja, dan mana mungkinlah oleh itu sangat tidak masuk akal bahawa seorang anak muda terkenal sebagai seorang intelektual yang mempunyai reputasi ilmiah sendiri di luar kawasannya sendiri, di mana dapat mengubah pelaksanaan ziarah dari Mekah ke Jerusalem. Dengan itu, wajarlah jika Masjidil Aqsa pernah menjadi masjid utama, masjid pertama bagi umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Kesan-kesan orientalis barat terhadap umat Islam. Antara kesannya ialah terhadap individu. Akidah individu mudah terpesong akibat terpengaruh daripada pemikiran orientalism. Seperti kita tahu, akidah Islam terikat dengan setiap unsur kehidupan, dengan keimanan kepada Allah, dengan pandangan secara umum yang dinyatakan oleh Islam menurut ketetapan Allah dan mampu difahami oleh setiap tahap akal manusia. Keadaan ini berbeza dengan ajaran agama Kristian yang meletakkan agama anutan mereka yang begitu menyeleweng. Mereka juga memisahkan secara keseluruhan ajaran agama dan keduniaan, seperti terjadinya peperangan Khilafah Uthmaniyah di Turki dengan melakukan pengharaman pakaian yang berunsurkan Islam seperti memakai kopiah atau berjubah. Seterusnya, pengaruh budaya orientalis membawa kesan yang mendalam pada akidah setiap individu, dan antara perkara asas yang dititik beratkan dalam orientalis terhadap penekanan yang melampau adalah tasawuf.
Mereka juga menitik beratkan pada penekanan secara tidak langsung program kristinasi di sekolah, kolej, universiti dan menjadikan pemikiran setiap individu hanya tertumpu pada perkara tersebut dan menjadikan pemikiran setiap individu itu tertutup. Seterusnya, kesan orientalis barat terhadap umat Islam ialah masyarakat Islam dipandang serong oleh orang barat kerana mengatakan bahawa masyarakat Islam adalah sebuah agama yang mundur dan kolot. Perkara ini juga sering dikaitkan kerana sebahagian besarnya berpunca daripada kedudukan masyarakat Islam seluruh dunia hari ini yang secara umumnya sangat mundur dan kolot, tidak berilmu dan berpecah belah. Padahal dari hakikatnya perjalanan agama Islam sepanjang sejarah manusia, kita dapati Islam merupakan satu agama yang dinamik, progresif dan sangat mementingkan ilmu pengetahuan. Hakikat kemunduran dan kurangnya ilmu dalam kalangan masyarakat Islam, kolot dan sebagainya di dunia hari ini tidak boleh dijadikan asas bagi membuktikan bahawa agama Islam agama yang mundur dan kolot. Hakikatnya masyarakat Islam sekarang mundur dan kolot ini kerana mereka membelakangkan agama Islam itu sendiri. Dan perkara ini boleh memecahkan akidah umat Islam jika tidak mempunyai pegangan akidah yang kuat akibat terpedaya dengan hasutan orang barat. Kesan terakhir orientalis barat terhadap umat Islam ialah kesan kepada negara. Berlaku kemerosotan akhlak dalam kalangan pemimpin akibat fahaman yang bercanggah dan menyebabkan rakyat menjadi kucar-kacir. Disebabkan perkara ini, negara akan kehilangan generasi dan kepimpinan pada masa hadapan. Dan anasir-anasir dari luar akan mudah meresap masuk ke dalam negara seandainya pemimpin kita tidak menguatkan kepribadian mereka dan menguatkan fahaman mereka kepada landasan yang betul. Sekiranya berlaku perkara itu, mereka akan mudah dan cepat terpengaruh dan bercanggah dengan budaya serta pemikiran barat yang akan menyebabkan rakyat menjadi kucar-kacir dan berlaku permusuhan di antara satu sama lain. Dan ini akan menyebabkan kemerosotan ekonomi negara dan sebagainya. Oleh itu, kita perlu menguatkan fahaman kita terhadap landasan yang betul dan pemimpin perlu tegas dalam kepribadian mereka dan agama mereka. Ini kerana orientalis barat sentiasa ingin menghancurkan negara Islam dan remaja Islam pada hari ini. Seterusnya, sebagai penutup, melihat kepada peranan aktif yang dimainkan oleh golongan orientalis barat yang sangat berbahaya kepada individu, masyarakat dan juga negara, serta usaha mereka yang tidak pernah berhenti untuk meracuni pemikiran umat Islam selama ini, mewajarkan semua pihak mengambil langkah berjaga-jaga untuk menyekat dan memantau gerakan ini daripada terus merebak, terutamanya dalam bidang penulisan dan juga penerbitan dan sebagainya. Umat Islam juga sendiri perlu bijak memilih antara yang baik dan juga buruk, serta kita harus melaksanakan self-censorship kepada diri kita sendiri agar kita tidak mudah terpedaya dengan hasutan pemikiran orientalis barat.